Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam slot kisah misteri Mat Channel. Hari ini Mak nak cerita satu cerita berkenaan dengan sihir. Cerita ni dikongsikan oleh seorang follower Mak daripada negeri Pulau Pinang. Nama dia Abang Man. Cerita yang Abang Man cerita ni bermula, Abang Man ni dia ada adik-beradik 5 orang. Jadi hak lain semua kerja, tinggal adik dia seorang lah, yang berniaga kecil-kecilan macam cok pisang, cok ubi gitu lah. Jadi adik dia ni dah berniaga bertahun-tahun dah. Adik dia ni buka kedai daripada pukul 2 petang sampai 5 petang, macam tu lah lebih kurang. Jadi nak dijadikan cerita, satu hari adik dia ni dah habis-habis kemas, dah nak balik rumah apa semua kan. Jadi dah sampai di rumah, adik dia ni kata dekat dia, kata adik dia ni penat sikit. Sebab hari-hari lain pun kemas macam biasa juga, tapi taklah penat sangat kan. Tapi kali ni dia kata dia berasa letih sangat. Lepas tu dah habis tak barang kat rumah kan. Dia pun, adik dia ni pun relax lah dekat atas sofa, sementara nak tunggu maghrib. Waktu orang dah azan maghrib semua dah, adik dia ni nak bangkit, nak pergi sembahyang maghrib. Lepas tu adik dia berasa macam sakit lutut. Lepas tu dia cerita dekat Abang Man ni kan. Tu Abang Man pun duk ingat sakit sikit-sikit macam tu, buat tak tahu lah. Lepas tu dalam pukul 9 malam macam tu lah, lebih kurang dalam lepas isyak macam tu lah, adik dia ni berasa badan dia rasa sangat-sangat letih. Lepas nak bangun menjadi lemah apa semua kan. Lepas tu Abang Man ni pun duk ingat sikit-sikit kan. Mungkin disebabkan dia berniaga siang tadi, orang ramai ke apa, letih kan. Lepas tu Abang Man pun suruh adik dia pergi tidur apa semua. Jadi keesokan harinya, adik dia ni nak bangun pagi tak boleh. Dia jadi tak boleh berjalan. Habis jadi lemah satu badan apa semua. Lepas tu Abang Man ni pun dia tak fikir panjang dah, bawa lah adik dia pergi ke hospital. Dia terus pergi ke Jabatan Kecemasan hospital tu, terus cek kau bawa masuk kecemasan terus. Lepas tu dah doktor cek habis semua dah, adik dia ni kena tahan sebab kata ada jangkitan kuman dalam badan kan. Lepas tu dah 2-3 hari dah adik dia duduk di hospital. Kalau Abang Man duduk ulang-ulang pergi tengok lah. Lepas tu adik dia ni makin lama makin teruk. Sampai satu hari Abang Man ni pergi tengok adik dia ni perut kembung, keras. Lepas tu disebabkan perut dia ni nampak kembung kan, tiba-tiba duduk kat hospital. Jadi doktor pun buatlah satu scan untuk scan perut. Dah habis scan habis semua dah, keputusan scan tu, dia nampak dalam perut adik dia ni ada macam segulung benang. Lepas tu doktor pelik macam mana boleh ada benang kan. Lepas tu tak puas hati, scan sekali lagi. Dah scan sekali lagi pula, benang tu tak ada dah, tapi dalam perut adik dia ni macam ada ayak, kandungan ayak yang banyak sangat. Doktor bagi tahu lah dekat Abang Man ni. So Abang Man kan rajin pergi tengok adik dia, rajin pergi jaga adik dia. Hal lain-lain tu main lah tengok, tapi Abang Man ni dia rajin pergi jaga adik dia. Jadi apa-apa keputusan doktor akan beritahu kat dia lah. Doktor cadangkan nak buat operation, nak buang ayak tu kan. Jadi Abang Man pun bincang-bincang adik-beradik dia apa semua, dia pun setuju nak buat operation untuk buang ayak tu. Jadi apa yang pelik, Abang Man cerita, doktor dah buat operation, tapi ayak dalam perut yang dia scan tu kan, ayak setitik benda tak. Jadi doktor semua pun jadi pelik kan. Lepas tu adik dia ni kena tahan lagi sebab kita nak tengok apa, kok ada penyakit lain dan doktor nak kaji balik penyakit dia apa semua. Abang Man ni dia duk pergi ulang tengok adik dia apa semua. Nak dijadikan cerita, satu hari adik dia ni
malam tu kalau Abang Man ni pergi jaga adik dia. Jadi dalam pukul 2 pagi macam tu, adik dia ni riau sakit perut Lepas tu doktor pun main cucuk ubat Views semua. Adik dia lena. Lepas tu keesokan harinya dia tengok perut dia, adik dia ni lagi teruk. Lepas tu dia balik ke rumah mandi semua kan. Lepas tu dia jumpa lah seorang kawan dia. Tu dia cerita kat kawan dia yang pasal adik dia semua ni. Lepas tu kawan dia syorkan pergilah cari seorang perawat. Lepas tu Abang Man ni dia tak syak lagi lah kalau adik dia kena sihir. Tapi dah kawan dia sure macam tu, dia pun ikut cakap kawan dia, pergilah depa pun pergilah cari adik-adik depa ni kan. Pergilah cari ustaz. Dalam 2-3 hari lepas tu lah, abang pada Abang Man ni dia jumpa dengan seorang ustaz. Kalau dia ustaz ni dia perawat perubatan Islam ni lah. Abang dia bawa Abang Man ni pergi jumpa ustaz tu kan. Lepas tu Abang Man ni cerita kat ustaz tu yang macam mana keadaan adik dia sakit macam mana, bermula sakit adik dia macam mana apa semua. Lepas tu depa bawa ustaz tu pergi ke hospital. Dah ustaz tu sampai kat hospital tengok adik dia apa semua. Ustaz tu suruh minta kebenaran misi nak tutup lansir tu ustaz, nak tengok adik dia. Waktu ustaz tu baca beberapa potongan ayat Al-Quran, laci dekat sebelah adik dia tu macam tu ada orang buka tu katuk kuat-kuat. Lepas tu Abang Man ni tengok macam tu kan, dia jadi macam terkejut lah. Ustaz tu pun beritahu dekat dia buat tak tahu lah. Lepas tu dah habis dah ustaz tu baca ruqyah habis semua, selesai dah untuk hari tu, ustaz tu pun pergi sembang dengan Abang Man. Sambil-sambil dia bersembang tu, dia cerita kat ustaz ni cerita kat Abang Man yang adik dia ni kena sihir. Lepas tu dia suruh Abang Man beritahu dekat minta kebenaran doktor dalam tu nak bawa balik adik dia ni. Lepas tu Abang Man ni pun bincang lah apa semua. Jadi keesokan harinya, dalam tengah hari macam tu, doktor pun bagi discharge balik lah. Sebab Abang Man kata dia nak jaga adik dia di rumah kan. Waktu keluar hospital tu, adik dia ni jadi berlaku perkara yang pelik. Sebab adik dia ni jadi macam orang tak sakit lah. Boleh berjalan keluar apa semua, cuma perut tu tak surut sikit kan. Lepas tu dia balik rumah berjalan macam orang tak sakit. Yang sebelum ni sampai tidur tak boleh nak bangun apa semua. Lepas tu ustaz tu depa keluar tu dalam tengah hari. Petang dalam lepas asar macam tu, ustaz tu mai ke rumah Abang Man ni. Dia mai tengok adik Abang Man apa semua. Ustaz tu kata malam ni depa nak buat rawatan. Tapi waktu tu adik dia ni jadi macam orang sihat, boleh pergi makan apa semua ke tidak, sampai tak lebih bangun apa semua kan. Malam tu dalam lepas isyak macam tu, pukul 9 tu, ustaz tu mai lah nak buat rawatan. Waktu ustaz tu masuk dalam rumah apa semua, tak ada kejadian yang berlaku lagi. Jadi ustaz tu pun start memulakan rawatan dengan baca beberapa potongan ayat Al-Quran. Lepas tu mata adik dia ni duk tengok ustaz tu lah. Sampai muka muka adik dia pula kan, macam muka orang yang marah. Ustaz tu teruskan baca apa semua. Lepas tu waktu tu adik dia ni jadi macam adik dia ni kena rasuk. Waktu kena rasuk lah, adik dia ni bercakap, tapi Abang Man cerita adik dia bercakap ni orang tak faham. Dia bercakap slow, kuat kan. Lepas tu bermulalah satu perbualan adik dia ni dengan ustaz tu. Tapi Abang Man tak cerita lah macam mana perbualan dia kan. Jadi dah selesai dah habis semua. Habis perbualan tu, adik dia ni pengsan. Dah habis selesai rawatan apa semua, ustaz tu pun sembang dengan Abang Man. Waktu tu lah ustaz tu cerita secara detail. Waktu kat hospital ni dia cerita kata adik dia kena sihir je. Tapi waktu tu dia cerita secara detail adik dia ni kena sihir disebabkan kedai adik dia ni orang ramai.
Tapi kawasan yang adik dia berniaga tu tak ada orang lain jual pun. Kalau ada adik dia, tapi kawan yang tengok tu dia berdengki dengan adik dia ni, dia buatlah sihir. Lepas tu tapi perut adik dia ni, waktu adik dia pingsan tu pun, perut adik dia ni tak surut juga. Lepas tu dalam pukul lebih kurang jam 3 pagi macam tu lah ustaz tu balik rumah. Lepas tu dah ustaz tu balik apa semua, Abang Man ni pun dah tengok adik dia pingsan pun. Mereka ni pun tidur macam biasa. Sekarang semua adik-adik balik main duduk rumah, rawatan tu berlaku dekat rumah mak dia. Jadi mereka ni pun balik semua main tengok adik dia apa semua kan. Jadi malam mereka semua tunggu tidur sekali kat ruang tamu tu dengan adik dia apa semua. Keesokan harinya, waktu adik dia nak bangun tu, adik dia ni berasa sakit. Tapi boleh bangun. Tapi dia berasa macam sakit habis urat badan, satu badan apa semua kan. Abang Man pun duk ingat mungkin kesan rawatan kemarin kan. Adik dia ni jadi letih apa semua. Dia pun bagi makan macam biasa apa semua. Waktu selepas asar, lebih kurang dalam jam 5 petang macam tu lah, adik dia ni jadi balik. Tapi kali ni jadi yang teruk. Kalau adik dia ni, dia tak meracau, tapi dia jadi macam orang kena sawan. Dengan berbuih mulut, dengan perut dia pun makin lama makin kembung. Tu Abang Man pun telefon ustaz tu balik. Kalau rumah ustaz tu dengan rumah mak dia ni tak jauh mana pun. Jadi Abang Man ni telefon ustaz tu balik. Ustaz tu pun dengan segera dalam pukul 6 macam tu ustaz tu sampai. Waktu ustaz tu sampai, ustaz tu masuk dalam rumah tengok adik dia apa semua kan. Ustaz tu suruh lah Abang Man ni ajak adik-beradik dia Halim baca Yasin. Waktu tengah-tengah baca Yasin, elok dah habis baca Yasin, doa apa semua, adik dia ni pun menghembuskan nafas yang terakhir. Lepas tu ustaz tu pun pergi tengok adik dia apa semua, dah disahkan kita meninggal apa semua kan. Mereka pun tudung lah adik dia apa semua. Ustaz tu pun bagi tahu kata yang sihir yang dihantar ni nak bagi adik dia ni, memang nak bagi adik dia ni meninggal. Sebab terlampau dengki. Jual goreng pisang tu pun nak boleh berapa duit kan. Tapi terlampau dengki sebab tengok orang ramai kat kedai adik dia, dia buat sampai adik dia meninggal. Tapi ustaz tu tak cerita dekat Abang Man siapa dia yang buat, ataupun clue-clue daripada ustaz tu pun tak ada. Cuma yang bagi ustaz tu beritahu kata adik dia ni kena sihir saja. Itu mereka pun uruskan jenazah apa. Malam tu juga mereka kebumikan jenazah tu. Tapi dekat Abang Man cerita, dekat adik-beradik yang lain tak kacau. Dia kacau dekat adik dia yang berniaga tu ya. Lepas tu Abang Man pun dah habis uruskan jenazah apa semua. Mereka pun semua adik-beradik Halim baliklah ke rumah masing-masing. Abang Man ni dia duduk dengan mak dia. Jadi mereka pun teruskan kehidupan macam biasa. Tak ada dah gangguan-gangguan yang berlaku lepas tu. Terima kasih kepada yang support semua video-video Mat Channel. Dan jangan lupa subscribe, like, comment and share.